Lakaran perspektif. Lakaran perspektif ialah salah satu daripada teknik lakaran pictorial. Jadi, apa dia lakaran perspektif? Okey. Lakaran perspektif ialah satu kaedah ilustrasi objek yang menyamai pandangan mata manusia, iaitu objek yang berdekatan dengan kita akan nampak saiznya lebih besar berbanding dengan objek yang jauh. Jadi, lakaran perspektif ni dia menghasilkan imej dalam 3D bagi menampakkan bentuk yang lebih realistik. Kenapa lebih realistik? Sebab dia menyamai pandangan mata manusia. Ini adalah contoh-contoh lakaran perspektif. Lakaran perspektif yang dihasilkan ini dia menggunakan 3 kaedah, iaitu kaedah 1 titik, kaedah 2 titik dan juga kaedah 3 titik. Okey, bagaimana rupanya kaedah 1 titik, 2 titik dan 3 titik ni? Kita akan belajar dalam topik ini. Antara kaedah yang kita boleh guna untuk menghasilkan lakaran perspektif ialah kaedah 1 titik, 2 titik dan 3 titik. Ini adalah lakaran perspektif 1 titik. Ini pula adalah lakaran perspektif 2 titik. Dan yang terakhir ini adalah lakaran perspektif 3 titik. Jadi lakaran perspektif ni merupakan satu kaedah yang paling lazim digunakan bagi mempersembahkan imej kepada pelanggan, terutamanya bagi objek yang besar dan panjang seperti bangunan dan jalan raya. Berdasarkan contoh lakaran yang cikgu tunjukkan ini, kita boleh dapati yang lakaran ini dia memang menyerupai pandangan mata manusia. Jadi, lakaran dia nampak realistik lah. Jadi, untuk menghasilkan lakaran perspektif ni ada elemen penting yang kita akan guna, iaitu garis ufuk, GU dan juga garis bumi, GB. Garis ufuk ni kita akan guna untuk menunjukkan aras penglihatan mata, sama ada di bawah, separas atau di atas. Manakala garis bumi dia menjadi tapak untuk objek. Dari garis bumi, kita akan buat satu garisan perspektif yang akan diunjurkan ke titik lenyap yang berada di garis ufuk. Berdasarkan gambar ini adalah lakaran perspektif 1 titik. Kerana dia menggunakan satu sahaja titik lenyap. Apabila objek tu berada di bawah aras mata, jadi kita akan gunakan pandangan mata burung. Apa dia pandangan mata burung ni? Okey, pandangan mata burung ni ialah kedudukan objek yang dilihat dari tempat tinggi. Jadi burung ni kan dia terbang tinggi. Jadi sebab itulah bila kita nak melakar objek tu yang dilihat dari tempat tinggi, kita akan menggunakan pandangan mata burung. Apabila objek berada di sebelah atas aras mata, jadi kita akan menggunakan pandangan mata ulat. Pandangan mata ulat ni ialah kedudukan objek yang dilihat dari lantai atau bawah. Jadi ulat kan dia duduk di dataran, di paras dataran ataupun garis bumi. Jadi bagaimana ulat melihat objek tu, begitulah lakaran yang akan kita hasilkan.
Sekarang cikgu akan tunjukkan bagaimana langkah melakar perspektif satu titik di bawah aras mata. Bermaksud kita menggunakan pandangan mata burung lah. Kita lihat objek tu di bawah aras mata. Untuk langkah pertama, kita bina garis bumi. Kemudian kita bina garis ufuk dan pada garis ufuk tu kita tentukan titik lenyap di sebelah kanan. Kemudian kita bina pandangan hadapan objek yang hendak kita lakarkan tu dan kita tandakan perpenjuru dengan huruf A, B, C, D di atas garis bumi. Kemudian kita unjurkan setiap perpenjuru pandangan hadapan dengan garisan perspektif ke titik lenyap. Okey, kita tentukan ukuran lebar objek dan tandakan dengan huruf E bermula dari titik A. Kemudian kita unjurkan garisan selari AB bermula dari titik E menjadi garisan EF. Kemudian kita unjurkan garisan selari BC bermula dari titik F menjadi garisan FG. Okey, sekarang rupa objek sudah terhasil. Jadi langkah yang terakhir kita legapkan garisan pembinaan objek sehingga menjadi lakaran perspektif. Untuk menghasilkan lakaran perspektif satu titik ini, cikgu telah menggunakan 3 jenis garisan. Yang pertama, garisan binaan iaitu garisan asas untuk memulakan lakaran. Yang kedua, cikgu telah menggunakan garisan objek iaitu dia menunjukkan rupa bentuk objek. Dan yang ketiga, garisan tersembunyi. Yang garisan halus, nipis, putus-putus tu, itu adalah garisan tersembunyi. Tujuan garisan tersembunyi ini untuk menunjukkan bahagian terlindung dalam lukisan sesuatu objek. Dengan video ini, cikgu harap murid-murid tidak ada masalah untuk menghasilkan lakaran perspektif satu titik. Semoga berjaya.